Inisiatif tanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun akan dipertimbang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke Istiadat mengarap panji-panji sempena Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kenderaan diraja yang membawa Seri Paduka Baginda dan Raja Pemaisuri Agong berangkat tiba di pekarangan Dataran Pahlawan Negara kira-kira pukul 8.30 pagi. Sebanyak 21 das tembakan kehormatan turut dilepaskan oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat yang diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Asri Chikwil. Sebanyak 5 panji-panji yang di-Pertuan Agong diarak iaitu panji-panji Regimen Askar Melayu, Regimen Ranger Diraja, Kor Armor Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan panji-panji Tentera Udara Diraja Malaysia. Istiadat diakhiri dengan laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali oleh anggota perbarisan dan bacaan doa serta nyanyian lagu negaraku bersekali lintas helikopter ATM. Al-Sultan Abdullah sekali lagi menerima lintas hormat oleh kelima-lima pesawat ATM sebelum meninggalkan majlis pada pukul 9.30 pagi. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Inisiatif penanaman untuk meningkatkan pengeluaran padi negara secara 5 musim dalam tempoh 2 tahun akan dipertimbangkan dan ia sebagai usaha untuk menambah baik ekosistem agro makanan negara. Perkara itu antara diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara JKSMN kali ketiga bilangan 1 tahun 2023 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Turut dipertimbangkan dalam mesyuarat itu ialah usaha oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dalam menjamin ketersediaan bekalan makanan dan cadangan penetapan sistem perternakan secara tertutup bagi pengurusan ladang yang produktif dan selamat. Sebanyak 3 kertas kerja diteliti bagi menambah baik ekosistem agro makanan negara khususnya dalam mencapai sasaran keterjaminan makanan yang mencukupi. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa memberi komitmen dan keutamaan dalam soal pembangunan dan penyelenggaraan di sekolah-sekolah seluruh negara dan ia terutama melibatkan bangunan-bangunan sekolah yang daif dan memerlukan perhatian. Justru KPM meluluskan peruntukan segera berjumlah RM300,000 kepada Sekolah Kebangsaan SK Jabi bagi kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Peruntukan itu diumum Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq selepas melakukan lawatan ke sekolah berkenaan pagi tadi. Daripada awal memang komitmen kita sebagai kerajaan telah mengutamakan soal-soal pembangunan bangunan daif dan juga penyelenggaraan. Jadi untuk hari ini selepas saya kira melihat pada awal pagi tadi Datuk saya sempat tengok dulu, round dulu melihat keperluan dan juga penyelenggaraan sekolah ini. Jadi di peringkat KPM kami setuju untuk luluskan RM300,000 pada hari ini untuk sekolah ini bagi untuk membantu terus penyelenggaraan secara langsung apa yang disebut oleh Guru Besar tadi. Itu sahaja. Lawatan turut disertai oleh Menteri Dalam Negeri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Negeri Kedah Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi menetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha adalah pada petang Ahad 18 Jun bersamaan 29 Zulkaidah 1444 Hijrah. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah iaitu Hari Raya Aidiladha yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Kenyataan turut memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan ruqyah dan hisab.
Jawatankuasa yang berkenaan juga telah diperkenankan untuk melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di lebih 20 lokasi di seluruh negara. Antaranya tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Menara Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya dan Menara Padang Majlis Al-Husin Kuala Perlis. Kuala Kangsar dipilih menjadi destinasi pertama pelancaran program Trek Komoditi Zon Utara 2023 dan dianjurkan Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK. Program berkenaan akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi. Jadi untuk butiran lanjut kita terus saja bersama Fairuz Rizwan Badarudin di sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Saya kini berada di Dewan Tun Hamdan, Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Kangsar, Perak, di mana akan berlangsungnya Majlis Pelancaran Program Trek Community Zon Utara 2023. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga merangkap Menteri Peladangan dan Komuniti dijangka hadir bagi merasmikan program ini sekitar pukul 2 petang nanti. Untuk makluman, program Trek Community ini merupakan program turun padang Kementerian Peladangan dan Komuniti KPK bagi menyantuni pekebun kecil dan pemain industri sektor komoditi secara langsung. Baik, bagi berkongsi dengan lebih lanjut bersama dengan saya ketika ini ialah Ketua Setiausaha Kementerian Peladangan dan Komuniti, Datuk Mat Zaidi Muhammad Karli. Baik Datuk, kalau boleh kongsikan tentang program ini, anjuran kementerian dan dan objektif program ini. Okey, terima kasih Cik Fairuz ya. Program Trek Komoditi ini adalah merupakan program satu inisiatif baru yang telah diberi perhatian oleh Timbalan Perdana Menteri kita, yang mananya seperti mana yang disebutkan tadi, kita ingin menyantuni golongan sasar dalam konteks agri-komoditi ini, dan kita akan mengadakan pada kali ini 3 zon ya, iaitu zon utara di Semenanjung, kemudian kita ada zon di Sabah dan kita juga ada zon di Sarawak. Jadi tujuan utamanya seperti yang saya sebut tadi, menyantuni kita punya golongan sasar, pekebun kecil, pengusaha dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey Datuk, kenapa Kuala Kangsar dipilih untuk menjadi destinasi pertama pelancaran dan apa keistimewaan Kuala Kangsar untuk dipilih menjadi majlis pelancaran ini? Okey. Kuala Kangsar ni agak unik sedikit sebab di sinilah tempatnya bermula kita punya tanaman pokok getah ya. Yang pertama iaitu pada tahun 1876, lama tu, agak 100 lebih tahun. Dan selepas ini peluncuran kita juga akan dibuat di lokasi, di tempat di mana tanaman pokok getah ini ditanam di Malaysia. Yang mana kita tahu bahawa pokok getah ini adalah merupakan, ataupun sektor getah ini adalah merupakan sektor antara yang utama ya, selepas sawit dalam memberi kita sumbangan yang besar kepada ekonomi negara kita. Okey Datuk, kalau boleh kongsikan lokasi-lokasi yang bakal dikunjungi selepas ini. Okey, di zon utara ni kita selepas di Kuala Kangsar ni kita akan bergerak ke Pulau Pinang. Di mana kita akan menemui dengan pengusaha-pengusaha industri perabot, sektor perkayuan, dan kemudian sejurus selepas itu kita akan ke Baling di Kedah untuk kita melihat dari segi menemui, menyantuni pekebun kecil di sana, dan seterusnya selepas daripada Kedah kita akan melanjutkan pergerakan kita ke Perlis pula, di mana di situ kita ada penanaman kenaf ya, untuk kita menyantuni mereka pula di sana. Terima kasih. Okay. Baik Datuk, terima kasih kerana bersama kami di RTM. Baik, saya kira setakat itu perkongsian dapat saya bawakan. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fairuz. Wartawan dan media mampu menjadi pencetus idea pembinaan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata golongan ini harus bebas memberi pandangan serta kritikan membina dalam menjadikan tata kelola pentadbiran kerajaan lebih baik. Rakyat, golongan sarjana, warga universiti dan wartawan harus betul-betul merasakan bahawa mereka bebas berkarya,
bebas menegur, bebas mengkritik, bebas berbeda pandangan dengan apa yang kita anggap jalur tetap ataupun sikap dan peranan dan pandangan pimpinan negara. Beliau berucap pada Malam Wartawan Malaysia 2023, Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2022 malam tadi. Perdana Menteri turut menyeru pengamal media untuk bertindak sebagai pendidik masyarakat dengan menanam minat dan mengajak rakyat agar lebih minat membaca dan menimba ilmu. Beliau menambah sesuatu isu yang berlaku dalam negara termasuk soal dasar dan tata kelola tidak dapat dicakna dengan baik tanpa minat membaca yang mendalam. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta timbalannya Teo Ni Ching, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia MPI Datuk Dr. Syamil Waria dan Naib Presiden Eksekutif Petronas Liza Mustafa. HKM MPI Petronas merupakan acara tahunan bagi mengiktiraf karya kewartawanan sepanjang tahun dengan hadiah Kajai sebagai pengiktirafan tertinggi kepada wartawan yang melaksanakan tugas dengan cemerlang. 368 penyertaan kewartawanan diterima tahun ini berbanding 350 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pengiktirafan diberi kepada wartawan dan petugas media diharap mampu menyemarakkan semangat golongan tersebut untuk melaksanakan tugas secara lebih beretika. Tambahnya, Kementerian Institut Media Malaysia MPI serta agensi lain akan terus mencari ruang dan peluang bagi memastikan isu-isu berkait media khususnya perihal etika dapat ditambah baik. Kerana antara lain kita menghargai dan mengiktiraf bukan hanya tokoh-tokoh di kalangan para wartawan tapi juga hasil kerja yang seharusnya menjadi contoh dan ikutan buat para wartawan yang lain. Dan bila Malaysian Press Institute ataupun MPI mengusahakan, kita lihat memang fokusnya adalah kepada bukan hanya kualiti kewartawanan tapi juga integriti, dan saya harap ini akan dapat menjadi ikutan. Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya memenangi 2 kategori dalam Majlis Anugerah Gilang Gemilang itu. Semalam di Singapura kita menang 2. Hari ini kita menang 2. Saya kenal dua-dua orang ni memang hebat. Dulu saya nak bagi sejarah ya. Saya dijemput oleh RTM untuk menjadi coach dalam Ikon Sarawak. Masa tu dia di dalam Ikon Sarawak. Jadi dari situ saya dah nampak dia ni memang hebat. Jadi memang mesti menang. Jadi bila nama dia calon tak okey dia boleh menang. So alhamdulillah ya, wonderful job. 2 kali. So tahun depan boleh lagi sekali. InsyaAllah. Okay. So we are very proud of them. Sangat bangga ke. RTM ni banyak orang, ramai orang yang berpengalaman dan juga yang mempunyai bakat yang sangat besar. Wartawan dan editor Andy Riza Rohadian pemenang emas kategori hadiah wartawan muda A. Samad Ismail TV membawa pulang RM5,000 sijil dan trofi. Ia hasil garapan laporan LRT tergendala, apa puncanya dan usul undi percaya terhadap PM, makna sebenar dan kepentingannya. Satu penghargaan terbesar bukan sahaja buat saya tetapi juga untuk RTM, kerana tanpa RTM tiadalah saya. RTM yang menyediakan ruang, peluang dan kepercayaan untuk saya berkarya menerusi laporan-laporan berita. Saya berdoa semoga hadiah wartawan muda yang saya terima hari ini akan dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai wartawan bukan sahaja di RTM malah di seluruh Malaysia untuk memberikan yang terbaik untuk industri kewartawanan di Malaysia. Manakala Rosti Omang daripada National FM merupakan pemenang emas kategori laporan radio terbaik dengan membawa pulang RM10,000 sijil dan trofi. Ia melalui laporan K9 Wira 1222 yang dihasilkannya.
Alhamdulillah, hari ini kemenangan untuk 2 tahun berturut-turut. Apa yang paling penting, pertama sekali nak ucap terima kasih kepada isteri, anak-anak semua atas pengorbanan, kepada Nasional FM dan terutamanya kepada RTM sendiri. Karya yang dihasilkan dengan seikhlasnya, bukan kerana memikirkan kemenangan ataupun anugerah dan apa-apa jua bentuk penghargaan yang lain, tetapi sememangnya keikhlasan untuk berkarya itu mungkin membawa saya untuk menang untuk kali kedua betul. Pasaran getah Kuala Lumpur dijangka diniagakan dalam jajaran kecil dan sedikit kenaikan pada minggu depan dan ini berikutan pengeluaran yang agak rendah. Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Dennis Lau menyatakan pengeluaran yang lemah berikutan impak El Nino ini akan menggalakkan lebih banyak aktiviti penyimpanan stok di kalangan peniaga. Peniaga juga menambah inventori mereka kerana mungkin tidak mempunyai stok yang mencukupi dalam minggu-minggu akan datang. Selain itu, Bank Dunia telah menaikkan unjuran pertumbuhan China kepada 5.6% tahun ini menukuk 0.5 mata peratusan daripada jangkaan April dalam prospek ekonomi global terkini. Apabila terdapat lebih banyak pergerakan orang ramai, ini akan meningkatkan penggunaan getah, seterusnya menaikkan harga getah di pasaran. RAM Rating Services berhad mengekalkan unjuran stabil terhadap sektor insurans dan takaful Malaysia. Dalam kenyataan, agensi penarafan itu berharap sektor tersebut kekal berdaya tahan dalam menghadapi perubahan lanskip ketidaktentuan pasaran dan normalisasi tuntutan kepada tahap sebelum pandemik. Walaupun berdepan cabaran, sektor berkenaan masih mempunyai permodalan yang baik untuk menerima dan menangani potensi kejutan. Berbandingkan lanskap ini, jangkaan utama RAM Ratings terhadap sektor itu antara lain meliputi pengembangan perniagaan baharu berjumlah 8% bagi segmen hayat dan keluarga pada tahun ini. Agensi penarafan itu turut menjangkakan pemulihan pendapatan dalam sektor takaful hayat dan keluarga berikutan risiko aliran penurunan yang berkurangan. RAM Ratings menjangkakan permodalan akan terus kukuh walaupun risiko pasaran masih meningkat. Bank Negara Malaysia BNM semalam mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan melantik Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghaffur sebagai Gubernur untuk tempoh 5 tahun berkuat kuasa 1 Julai 2023 hingga 30 Jun 2028. Dalam kenyataan, BNM memaklumkan Abdul Rashid akan mengambil alih jawatan Gubernur daripada Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus yang menyempurnakan tempoh 5 tahunnya pada 30 Jun 2023. Tan Sri Nur Samsiah percaya Rashid merupakan pilihan tepat untuk menerajui bank sebagai Gubernur setelah bertahun-tahun bekerjasama rapat dengan beliau. Tambahnya, keupayaan Rashid mampu terus memenuhi mandat bank iaitu menggalakkan kestabilan monetari dan kestabilan keuangan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan. Lembaga pengarah juga yakin beliau akan memimpin bank untuk mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan berdasarkan pengalaman yang luas dan prestasi Abdul Rashid yang cemerlang. Dalam pada itu, lembaga pengarah BNM merakamkan penghargaan kepada Tan Sri Nur Samsiah atas sumbangan dan perkhidmatan beliau kepada bank dan juga negara. Kanak-kanak orang asli di Colombia ditemui hidup setelah lebih sebulan hilang di hutan Amazon itu berikutan nahas pesawat 1 Mei lalu. Presiden Colombia Gustavo Petro mengumumkan berita gembira itu dan memaklumkan kanak-kanak itu kini sedang menerima rawatan perubatan dan akan dibawa ke Bogota atau pulang ke Villa Valencia.
Kanak-kanak itu diselamatkan oleh tentera dengan bantuan komuniti orang asli tempatan berhampiran sempadan antara wilayah Caqueta dan Guaviare di Colombia. Gambar yang dikongsi tentera Colombia menunjukkan sekumpulan askar bersama 4 kanak-kanak itu berada di tengah-tengah hutan. Pasukan penyelamat dibantu oleh anjing pengesan sebelum ini menemui buah terbuang yang dimakan kanak-kanak untuk terus hidup serta tempat pelindungan yang dibuat dengan tumbuh-tumbuhan hutan. Pesawat Cessna 206 yang membawa 7 orang dalam laluan antara Araraquara di wilayah Amazonas dan San Jose del Cuervera terhempas akibat kegagalan enjin. 3 orang dewasa termasuk juruterbang maut akibat nahas itu dan mayat mereka ditemui di dalam pesawat. Hujan lebat telah menyebabkan banjir besar melanda Cuba, wilayah tengah dan timur, kawasan paling teruk terjejas. Banjir besar itu mengakibatkan kerosakan harta benda termasuk jambatan runtuh menyebabkan beberapa kampung terputus hubungan. Kawasan yang paling terjejas Bandar Jiguani yang terputus bekalan elektrik. Beberapa keluarga telah dipindahkan selepas sungai melimpah. Sekurang-kurangnya seorang maut semasa banjir. Kaji cuaca tempatan meramalkan hujan lebat berterusan dalam 2 hari. Perkembangan aktiviti perdagangan dan peningkatan permintaan dalam pelancongan sentiasa berjalan seiring. Konsul Jeneral Malaysia di Shanghai, Syed Farizal Amini Syed Muhammad berkata pertumbuhan ekonomi yang dirangsang perluasan perdagangan di bawah platform RCEP dapat menambah baik infrastruktur pelancongan, pengangkutan awam dan standard keselamatan. Jelas beliau dengan lonjakan semula ekonomi China pasca pandemik, rantau Asia Pasifik berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi global dengan sektor pelancongan menjadi antara penyumbang utama. Beliau bercakap pada Forum Kerjasama Industri Kebudayaan dan Pelancongan di kalangan negara anggota RCEP pada Persidangan Kerjasama Serantau RCEP di Anhui, China. Persidangan sehari itu turut menyaksikan 13 inisiatif baharu ditandatangani negara anggota RCEP bersama wilayah Anhui, antaranya pertanian, pelancongan, teknologi dan kesihatan. Malaysia turut menandatangani salah satu inisiatif kerjasama pendidikan di antara Kolej Universiti Antarabangsa Inti dan Kolej Teknikal dan Vokasional Bozau. Bekas Perdana Menteri British Boris Johnson semalam meletak jawatan sebagai ahli parlimen disebabkan tuduhan melakukan penipuan di parlimen mengenai pelanggaran peraturan COVID-19. Johnson meletak jawatan serta-merta sambil menegaskan bahawa beliau tidak berbohong. Keputusan itu diambil selepas beliau menerima laporan daripada Jawatankuasa Keadilan yang diketuai ahli parlimen untuk menyiasat sama ada beliau menipu mengenai majlis di Downing Street. Johnson menjelaskan bahawa beliau telah menjadi ahli parlimen sejak 2001 dan beliau memikul tanggungjawabnya dengan serius. Ahli politik itu dituduh menipu parlimen mengenai majlis yang diadakan di Downing Street semasa United Kingdom berada di bawah sekatan pergerakan COVID-19. Sementara itu, Jawatankuasa Keadilan akan bersidang pada Isnin untuk membuat kesimpulan mengenai siasatan mereka. Isu yang dibangkitkan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang akan diberi perhatian serius sepenuhnya oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. Komitmen itu disuarakan sendiri oleh Menterinya Hanayo.
Beliau berkata satu jawatankuasa akan bermesyuarat minggu hadapan dalam usaha mencari jalan penyelesaian terbaik untuk semua atlet. Kita akan adakan mesyuarat to go dan semua hasrat dan atlet-atlet yang telah terpilih ini akan dikaji oleh jawatankuasa to go, dan saya telah menghubungi Datuk Azizo melalui koordinator kita juga, Datuk Stuart Ramalingam, dan kita akan usahakan yang terbaik untuk atlet kita untuk pastikan peluang untuk Malaysia dapat pingat emas itu cerah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran program Malaysia Active at Community peringkat kebangsaan di PPR Taman Bagan Jaya, Pulau Pinang. Datuk Azizul Hasni sebelum ini melahirkan rasa tekilan terhadap Majlis Sukan Negara MSN kerana masih belum dapat menyediakan sistem sokongan lengkap selepas memindahkan pangkalan latihannya dari Melbourne, Australia ke Velodrome Nasional dinilai sejak awal tahun ini. Menurut beliau, walaupun beberapa siri perbincangan telah diadakan, tetapi sehingga kini tiada penyelesaian dicapai, sedangkan Sukan Olimpik Paris akan berlangsung dalam tempoh setahun. Aksi Liga Super 2023, Johor Darul Takzim JDT menumpaskan Terengganu TFC 3-1 sekaligus mengekalkan rekod kemenangan dalam 14 perlawanan. Aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu turut dicemari layangan 2 kad merah. Gol pertama JDT diperolehi pada minit ke-20 menerusi jaringan akrobatik Fernando Forestieri dari luar kotak penalti. Usaha tuan rumah mencari gol penyamaan berhasil apabila Sony Norde berjaya menyempurnakan sepakan percuma 8 minit kemudian. Kira-kira 2 minit sebelum rehat babak pertama, skuad Harimau Selatan dihadahkan sepakan penalti susulan terjahan keras Norde ke atas Arif Aiman Muhammad Hanifah. Baxter Da Silva tenang menyempurnakan tugasnya untuk kembali meletakkan pasukannya di depan. Bersambung babak kedua, TFC terus menerima tekanan apabila pemain pertahanan Akzim Rezonik dibuang padang selepas menerima kad kuning kedua pada minit ke-52. Menambah perit skuad penyu apabila penyerang gantian Ivan Mahmud pula dilayangkan kad merah pada minit ke-73 selepas baru beberapa minit dimasukkan. Kelebihan itu terus dimanfaatkan pemain-pemain JDT dan satu lagi gol diraih menerusi Endrick Dos Santos pada masa kecederaan untuk melakar kemenangan ke-14 berturut-turut musim ini. Susulan kekalahan itu, pengendali TFC Tomislav Sternbrugner mempersoalkan beberapa keputusan pengadil perlawanan yang pada pendapatnya tidak tepat. This is not only that penalty and that red card, 1 and 2. Also some foul in the middle when we have the good situation, danger situation to opponent goal, and some foul from behind. I saw a few times he makes some mistakes, but now we can say he maybe decided who is the winner. But you know, this is always have the two sides when we look to that. I cannot say he is wrong because we lost the match, but he has his finger in that. Berita tengah hari berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.